على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب يسر لنا من نافع وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أنعمنا لمن نعرف بأوامرك ونعرف بنواهيك وانصر أنت الفهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا ويفقهوا قولنا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. Sekarang. Dan terkadang wajib niat mufarakah seperti datang sesuatu yang membatal bagi sembahyang imam. Ini masalah wajib niat mufarakah. Adapun masalah yang sebelum pada ni ialah masalah yang harus bagi makmum niat mufarakah. Dan apabila niat mufarakah oleh imam pada masalah yang sebelum tidak meluputkan fadilah jamaah seperti masalah makmum ada uzur, tanya pada masalah masalah imam meninggalkan sunat yang dimaksud seperti tasyahud, tanya kunut dan masuk juga imam tinggal surah, masuk juga masalah imam tinggalkan tasbih-tasbih dalam rakaat dan dalam sujud. Sekiranya kalau imam dah baca kunut, tetapi ambil kunut yang paling ringkas, maka di si makmum tu dah tak boleh nak niat mufarakah. Dengan sebab imam dah baca kunut. Seperti sama juga masalah tasbih di dalam sujud. Sekiranya imam dah tasbih, sebab imam tu dia tak boleh nak memanjangkan sangat sembahyangnya, tak boleh nak melalui tak boleh nak sangat memendekkan sembahyang. Sekiranya tasbih tu, maka masalah-masalah sunat tu, maka di atas imam tu kena ambil paling kurang aqallul afdali. Maknanya kalau tasbih, apabila imam tu dah tasbih 3 kali, maka sekiranya, maka dikira kata imam tu dah buat tasbih, dah baca tasbih. Maka apabila imam dah buat, maka bagi makmum tak boleh nak mufarakah dengan sebab imam dah buat. Begitu juga masalah kunut, seperti ada di soal kemarin, ada soalan kemarin, sekiranya kalau imam dah baca kunut, tetapi kunut yang pendek, maka makmum tak boleh nak niat mufarakah sebab imam dah mengerjakan kunut. Walaupun pendek sekalipun, kita nak niat mufarakah untuk nak ambil kunut yang lebih panjang, maka dah tak boleh. Tak boleh tu maknanya tidak ada keuzuran meluputkan fadilah jemaah. Itu masalah yang sebelum pada ni, masalah harus niat mufarakah. Adapun di sini pula ni masalahnya wajib niat mufarakah seperti datang sesuatu yang membatal sembahyang imam, padahal mengetahui makmum, sebelah balik makmum tahu katanya sembahyang imam itu dah batal, maka melazim akan makmum niat mufarakah. Maka melazimkan makmum, maknanya wajib akan makmum, wajib atas makmum niat mufarakah. Niat mufarakah itu dengan segera, jangan tunggu. Niat mufarakah dengan segera. Seperti masalah yang kita sebut kemarinnya, masalahnya
kata wajib niat mufarakah itu sekiranya apabila sembahyang imam tu batal, di awal-awal tu tak batal lagi. Di awal-awal tu tak nyata kata batal lagi, tetapi apabila di tengah-tengah sedang kita ikut dia tu, tiba-tibanya sembahyang imam tu jadi batal. Dengan sebab datang sesuatu perkara yang membatalkan sembahyang imam, seperti membatalkan wuduk, seperti batal wuduk, artinya mengejarkan apa-apa benda yang membatalkan sembahyang. Tetapi apabila batal sembahyang imam, imam terus berhenti daripada sembahyang, maka di situ kita tak payah niat mufarakah sebab dianya rupa sembahyang dah tidak ada pada imam. Selepas pada dia batal, dia berjalan pergi ke masalan atau dia buatlah apa-apa yang zahir katanya dia dah berhenti daripada sembahyang, maka itu tak wajib kita niat mufarakah. Tetapi masalah katanya wajib kena niat mufarakah tu, masalahnya apabila nyata kata batal sembahyang imam, tetapi dia terus di dalam sembahyang. Dengan sebab dia tak tahu kata kena najis ke masalan, atau dia dah tahu tapi buat tak tahunya, maka dengan sebab dia terus di dalam sembahyang padahal sembahyang dia dah tak jadi, dah batal, maka wajib di atas kita makmum apabila kita tahu terus kita kena niat mufarakah dengan segera. Dan jika tiada niat mufarakah, batal sembahyang makmum. Kalau dia tak niat mufarakah dengan segera, dengan sebab apabila dia tahu, dengan sebab dia tahu, padahal tahu kata sembahyang imam tu dah batal, tetapi dia tidak terus niat mufarakah. Jawabnya batal sembahyang makmum. Batal itu dengan ittifaq ulama, tidak ada khilaf. Dan jika tiada mengikut makmum akan perbuatan imam sekalipun. Sekiranya kalau ini rayah pada batal sembahyang makmum. Dan jika tiada mengikut imam akan tiada mengikut makmum akan perbuatan imam sekalipun. Walaupun dia tak ikut, tidak mengikut lagi dengan sebabnya apabila tahu kata batal, imam terus di dalam sembahyang, wajib dah wajib kita bersegera kepada niat mufarakah. Jangan kita ikut dia lagi. Sebab dia pada hukumnya, pada wakilnya dia bukan orang yang sembahyang. Sebab pada wakilnya dengan sebab batal wuduk dia dah bukan orang sembahyang. Tetapi rupa pada zahir saja nampak dia rokok lagi, nampak dia dalam sembahyang lagi. Maka tak boleh kita nak ikut dia lagi. Sekiranya kalau kita tak niat mufarakah, walaupun kita tak ikut dia, seperti kita katanya dia batal wuduk atau jatuh najis di atas pakaian dia, dia jadi menanggungkan najis, tetapi dia tak sedar pada ketika bacaan Fatihah. Jadi dia sedang baca Fatihah, kalau kiranya selepas pada Fatihah dia baca surah pula, selepas pada surah barulah nak rakaat. Jadi ketika dia tengah-tengah duk baca Fatihah itu, jatuh najis yang basah di atas pakaian dia. Maka jadi terlekat najis di pada pakaian dia. Tetapi dia tak sedar, dia terus baca Fatihah. Jadi rupanya kita tak ada ikut pada rakaat sebab imam tu belum rakaat lagi. Maka sekalipun membatalkan sembahyang makmum. Jadi pendek katanya, macam mana pun mesti dah jadi wajib, dah jadi mesti kita makmum tu kena niat mufarakah apabila tahu kata imam tu sembahyang dia dah batal. Begitulah hukumnya. Habis di situ masalah niat mufarakah yang hukumnya wajib. Ketahui olehmu bahawasa segala bahagian yang jadi ketahui olehmu bahawasanya segala bahagian yang jadi daripada mengikut imam 4 bahagian. Ini masuk tajuk lain pula. Dia katanya ketahui olehmu bahawasa
segala bahagian, segala bagai-bagai yang jadi daripada mengikut imam. Yang jadi, yang hasil daripada mengikut imam. Yang jadi, yang hasil daripada mengikut oleh makmum akan imam itu 4 bagai. Apabila kita mengikut imam, maka hasil daripada mengikut kita akan imam itu terbahagi kepada 4 bagai. Mana dia? Pertama, mendapat fadilah jamaah. Setengah daripadanya apabila kita mengikut imam, maka dapat fadilah jamaah. Yang keduanya, mendapat jemaah. Apabila kita niat mengikut imam, mendapatkan jemaah. Mendapatkan jemaah maknanya dapat tak jadi zuhur lah. Tengoklah syarat-syarat dia lagi akan datang. Ketiga, mendapat fadilat taharrum, takbiratul ula. Ketiga, mendapat fadilah taharrum, fadilah takbiratul ula. Keempat, mendapat rakaat. Semuanya 4 bagai. Jadi masalah yang pertama, mendapatkan fadilah jemaah lain daripada masalah nak mendapatkan jemaah. Masalah nak mendapatkan jemaah itu lain pula huraian dia daripada masalah nak dapat fadilah taharrum. Dan begitu juga mendapatkan fadilah taharrum, masalah dianya lain daripada masalah nak mendapatkan rakaat. Jadi maknanya cara untuk nak tilik kepada nak dapat fadilah jemaah mestinya begini. Tilik kepada nak dapat jemaah, nak dapat sembahyang jemaah bagi makmum, maka adalah hukum yang tertentu bagi dia. Untuk nak dapat fadilah taharrum, maka ada hukum yang tertentu pada dia. Ada syarat-syarat yang tertentu pada dia. Dan begitu juga untuk nak dapat rakaat itu, untuk nak dapat rakaat, tak kira rakaat dalam sembahyang Jumaat atau sembahyang lain daripada sembahyang Jumaat. Ada cara yang tertentu bagi dia. Jadi maknanya cara sekadar untuk nak dapat fadilah tu macam mana? Untuk nak mendapat oleh makmum akan fadilah jemaah, cara mana? Untuk nak mendapat oleh makmum akan sembahyang Jumaat, cara mana? Untuk nak dapat fadilah taharrum, takbiratul ula, cara mana kita nak buat? Untuk nak dapat rakaat, cara mana kita nak dapat? Semuanya ada 4 bagai kesemuanya. Maka 4 bagai itu musannif pengarang akan hurai satu persatu. Maka di sini dia akan mulai dengan masalah yang pertama, bahagian yang pertama ialah cara nak dapat fadilah jamaah. Dia katanya, maka mendapat makmum fadilah jamaah. Ini kembali kepada bahagian yang pertama. Maka mendapat makmum fadilat jamaah. Untuk nak dapat fadilat jamaah, nak dapat rakaat, tak dapat rakaat, itu kira lain. Nak dapat jemaat ke tak dapat jemaat, itu pun kira lain juga. Nak dapat fadilah taharrum ke tidak dapat, itu kira lain pula. Di sini semata-mata nak kira dapat fadilah jemaah, cara mana? Semata-mata untuk nak dapat fadilah jemaah. Rakaat dapat ke tidak, itu tak pasti, tak mesti. Sebab boleh jadi dia dapat fadilah jemaah tetapi tak dapat rakaat. Boleh jadi dia dapat fadilah jemaah tetapi tak dapat jemaat. Boleh jadi dia dapat fadilah taharrum tetapi boleh jadi dia dapat fadilah jemaah tetapi tak dapat fadilah taharrum iman. Jadi maknanya semua 4 bagai itu dia tidak lazim, dia tak lazim. Boleh jadinya dapat fadilah jemaah tetapi jemaat tak dapat kalau masalah sembahyang jemaat. Boleh jadinya dia dapat fadilah jemaah tetapi fadilah taharrum imam tak dapat. Boleh jadi juga dia dapat fadilah jemaah tetapi tak dapat fadilah tak dapat satu rakaat bersama dengan imam.
Maka di sini musannif mendulukan masalah nak dapat fadilah jamaah. Tak ada nak tilik pada nak dapat rakaat, tak ada nak tilik kepada nak dapat fadilah tahrum, tak ada nak tilik kepada masalah mendapatkan jemaat. Semata-mata nak cakap tentang dapat fadilah jamaah. Maka mendapat makmum fadilah jamaah. Fadilah jamaah yang katanya 27 atau 25 itulah. Untuk nak dapat fadilah jamaah yang kata 27 atau 25 itu selama belum salam imam. Selama belum salam imam. Selama mana imam tak memberi salam. Selama mana imam tak beri salam, kita dapat takbiratul ihram bersama dengan imam, padahal imam itu tidak memberi salam lagi. Maka apabila kita dapat begitu, maka dah dapat fadilah jamaah kepada kita. Tengok. Arti belum salam imam. Arti belum salam imam, tiada bertutur imam dengan mim alaikum pada salam. Salam pertama. Sebab kita dah maklum bahwasanya salam yang pertama adalah rukun, adapun salam yang kedua adalah sunat. Salam yang pertama adalah rukun sembahyang. Adapun salam yang kedua adalah sunat. Sebab itulah dikira pada salam yang pertama. Maka salam itu, ucapan salam tu paling kurang memadainya Assalamualaikum. Adapun warahmatullahi wabarakatuh itu adalah sunat. Seperti berpaling ke kanan adalah sunat, tambah selepas pada alaikum tu Assalamualaikum warahmatullahi adalah sunat. Wabarakatuh pun adalah sunat. Yang jadi rukunnya ucapan Assalamualaikum. Jadi dia katanya untuk nak dapat fadilah jemaah tu selama mana imam tak memberi salam. Tapi maksudnya selama mana imam tak beri salam tu maknanya selama mana imam tak sebut mim alaikum. Dengan maknanya kalau imam dia dah mulai assalamu, belum selesai lagi lah. Ada assalamu, belum selesai daripada beri salam lagi. Selama mana imam tak sebut mim alaikum, maknanya imam belum selesai daripada memberi salam. Maknanya sekiranya kalau kita kira di situ selama mana imam tidak sebut mim alaikum, selama itulah boleh kita niat mengikut dia. Selama mana imam tidak sebut mim pada alaikum, assalamualaikum itu sebab haraf yang terakhir pada ucapan salam tu ialah mim. Maka selama mana imam tak sebut mim alaikum, selama itulah kita boleh nak mengikut dia. Misalnya kita mengucap takbir dengan cepat-cepat, imam mulai kita Allah. Kita Allahu Akbar. Jadi kita sempat selesaikan ra, imam belum sebut mim lagi, maka dah dapat fadilah jemaah pada kita. Itu paling kurang. Apakah lagi kita dapat imam Allahu Akbar takbiratul ihram, kita pun Allahu Akbar takbiratul ihram. Itu memanglah artinya jauh lagi imam nak beri salam. Sebab kalau semuanya zuhur, imam baru duduk rakaat yang kedua, yang ketiga, baru duduk berdiri rakaat yang keempat. Itu memanglah. Ini sekiranya kalau kita makmum selesai daripada takbiratul ihram.
Padahal imam itu belum sebut mim alaikum. Dah jadi, dah dapat. Walaupun masa yang sebentar sangat sekalipun. Jadi kita Allahu Akbar. Selepas pada kita sebut ra, sekejap saja. Imam Assalamualaikum. Imam selepas imam sebut mim Assalamualaikum. Dah dapat. Janjinya, maksudnya janjinya kita makmum sempurna takbiratul ihram. Sempurna takbiratul ihram kita dengan secara sebut ra akbar. Apabila kita sempurna sebut ra akbar, padahal imam belum sebut mim alaikum, maka itu dah dapat fadilah jamaah. Dengan maknanya, kalau kita tak dapat, kita belum sampai kepada ra akbar, padahal imam itu dah sebutkan mim alaikum, maka itu tak dapat. Maka itu tak dapat fadilah jamaah. Itu maksudnya. Tetapi ini mengikut pendapat bagi Ibn Hajar. Ini mengikut pendapat bagi Ibn Hajar. Bahwasanya selama mana imam tidak sebut mim, dia cakapan tu sama. Tetapi apabila hurai itu jadi tak sama di antara Ibn Hajar dan Imam Ramli. Sebab perkataan dia tu, dia kata mendapat makmum fadilah jemaah selama belum salam imam. Tu tentang perkataan selama belum salam imam itu. Ibn Hajar hurai begitu tadi. Mana selama belum salam imam, ini selama belum bertutur imam dengan mim alaikum pada salam yang pertama. Adapun Imam Ramli dia tak urai begitu. Dia kata belum salam, ini belum masuk ke dalam salam. Maknanya dapat fadilah jamaah itu selama mana imam tak mulai as-salah. Di si Imam Ramli nya begitu. Mana nak dapat jemaah mesti kita makmum sebutkan ra akbar belum pada imam mulai as-salah. As-salah. Itu di Imam Ramli. Adapun yang muktamad di si Ibn Hajar seperti dihurai di sini, ialah selama mana imam tak beri salam, mana selama mana imam tak selesai daripada sebutan mim alaikum. Adapun Imam Ramli dia kata selama mana imam tak mulai beri salam. Selama belum salam, ini selama mana imam tak mulai masuk kepada salam. Tak mulai masuk dalam salam, maknanya imam mulai masuk bila? Ketika imam kata assalamu, begitu. Maka itulah khilaf di antara masalah di sini tu hurai tentang kata belum salam imam, belum salam imam, belum salam imam tu huraian tak sama di antara Ibn Hajar di dalam kitab Tufahnya dan Imam Ramli di dalam kitab Nihayah. Dengan sebab Imam Ramli itu selama mana imam tak mulai salam. Adapun Ibn Hajar kata selama mana imam tak sebut mim alaikum. Sebab Imam Ramli dalam kitab Nihayah sama juga dengan bapaknya, katanya selama mana imam tak mulai sebut assalamualaikum. Maka kita tilik pada khilaf tadi, sekiranya kalau kita makmum, kalau mengikut Ibn Hajar, selama mana apabila kita ni sudah selesai sebut ra akbar, padahal imam itu dah mulai memberi salam tetapi belum sebut mim alaikum, maka dah dapat fadilat. Gitu. Adapun di sisi Imam Ramli, sekiranya kalau kita dah selesai, apabila kita selesai sebut ra akbar padahal imam tu dah mulai assalamu, maka dah tak dapat fadilah. Itu ada pertikaian sikit di antara Imam Ramli dan Ibn Hajar.
Maka sekiranya kalau tak sempat di atas tiap-tiap daripada dua huraian tadi, maka tak jadi sembahyang kita tu sembahyang seorang diri. Pada masalah kalau mengikut Ibn Hajar itu masalahnya apabila apabila imam tu dah selesai sebutan mim alaikum padahal kita belum sebut ra akbar, maka sembahyang kita jadi sembahyang seorang diri walaupun kita niat mengikut imam sekalipun dalam masa takbiratul ihram. Jadi pada masa ketika kita takbiratul ihram itu kita niat mengikut imam lah. Kita niat mengikut imam lah. Tetapi imam sebut mim alaikum dahulu pada kita sebut ra akbar. Maka sembahyang kita tak jadi sembahyang jemaah, maka jadi sembahyang seorang diri. Tak dapat fadilah jemaah. Tetapi kalau kita dapat selesaikan ra akbar, kita makmum dapat selesaikan sebutan ra akbar padahal imam tu belum, kita makmum dah selesai sebutan ra akbar padahal imam belum sampai kepada mim alaikum. Walaupun tak sempat nak duduk, sekalipun dah dapat fadilah jemaah. Sikit banyak tu lain kira. Adapun kalau mengikut pendapatan bagi Imam Ramli, dia katanya belum imam masuk ke salam. Maknanya kalau kita sebutkan ra, sepenuh sebut ra akbar padahal imam tak mulai sebut assalamu, dah dapat fadilah. Adakah dapat duduk, tak dapat duduk, tak ada kira lah. Sama. Apabila kita dapatkan selesai sebutan ra akbar padahal imam belum sebut assalamu, itu dah dapat fadilah jemaah. Tetapi kalau kita selesai daripada sebutan ra akbar padahal imam tu dah mulai sebut hamzah assalamu, maka itu tak dapat fadilah jemaah. Jadi sembahyang kita sembahyang seorang diri walaupun kita niat mengikut imam sekalipun. Tetapi dengan sebab tak sempat tadi itu, maka tak dapat fadilah jemaah, maka jadi sembahyang kita itu sembahyang seorang diri. Begitulah mengikut. Sekiranya kalau tak sempat, maka jadi sembahyang seorang diri walaupun dia niat mengikut imam sekalipun. Begitulah. Maka kembali kepada huraian Ibn Hajar, ia katanya selama mana imam tu tak bertutur dengan mim alaikum pada masalam yang pertama, sebab kira di salam yang pertama lah, sebab salam yang pertama tu adalah rukun. Jadi sebab apa boleh dapat rakaat, dapat fadilah jemaah? Sebab kita katanya kita sempat mengikut imam dengan satu rukun. Sebab salam yang pertama adalah rukun. Jadi maknanya kita dapat mengikut imam, imam belum selesai daripada sembahyang. Sembahyang imam terselesai di mana disebut mim alaikum. Makna selama mana imam tak sebut mim alaikum, makna imam masih ada di dalam rukun sembahyang. Maka kita apabila kita dapat selesaikan takbiratul ihram padahal imam tu belum sebutkan mim alaikum, maka kira katanya kita dapat mengikut imam di dalam rukun walaupun rukun terakhir. Maka dah dapat fadilah jemaah. Masalah sempat duduk bersama dengan imam ke tidak, itu masalah lain. Tengok dia katanya, dan jika tidak sempat duduk makmum serta imam sekalipun, ni rayah pada katanya dapat fadilah jemaah. Mendapat makmum fadilah jemaah selama mana imam tak sebut ra, tak sebut mim alaikum. Jika masalah sempat duduk bersama dengan imam ke tidak, maka itu masalah lain. Sebab tu dia katanya, dan jika tidak sempat duduk makmum serta imam sekalipun, dah jadi, dah dapat fadilah. Kenapa? Kerana mendapat makmum satu rukun serta imam. Sebab makmum dia dapat mengerjakan satu rukun untuk dia di dalam sembahyang imam. Maksudnya begitu. Kerana mendapat makmum satu rukun, ini mengerjakan satu rukun serta imam bersama dengan imam, mana belum pada imam selesai pada sembahyang. Satu rukun yang dikata tadi tu apa dia? Ialah satu rukun tu ialah takbiratul ihram.
Jadi kita dapat buatkan satu rukun yang ialah takbiratul ihram kita makmum di dalam sembahyang imam. Sebab imam tu selama mana tak sebut mim alaikum, kira kata imam masih dalam sembahyang. Jadi kita dapat mengerjakan satu rukun daripada rukun apa dia? Rukun sembahyang ialah rukun di situ ialah takbiratul ihram di dalam sembahyang imam. Kita dah dapat satu rukun ialah takbiratul ihram. Tapi dia kata takbiratul ihram, padahalnya sebenarnya dah dua rukun kan. Sebab dalam masa takbiratul ihram itu ada niat pun rukun, takbiratul ihram pun ada rukun. Ialah rukun. Di dalam takbiratul ihram ada niat di situ. Tetapi yang zahirnya takbiratul ihram lah, sebab niat tu dalam hati orang tak nampak. Yang orang boleh tahunya takbiratul ihram lah, sebab kita ucapan dengan mulut. Perbuatan mulut, adapun niat itu perbuatan hati, orang tak nampak. Jadi dengan sebab kita dah dapat mengerjakan satu rukun, walaupun rukun yang pertama sekalipun di dalam sembahyang imam, maka dah jadilah tu, dah dapat fadilah jemaah. Tetapi kuranglah daripada mereka yang mendapat awal sembahyang. Tetapi kuranglah daripada mereka yang dapat awal sembahyang. Kurang apa tu? Kurang nisbah fadilat. Tapi kurang di sini, kurang pada sifat, tidak kurang pada kurang pada kelakuan, tidak kurang pada bilangan. Jadi maknanya kita dapat dengan sekadar tak sampai 1 minit tadi. Sebab apabila kita sebut ra akbar, duk sebentar sangat, imam sebut mim alaikum, itu dah dapat fadilah jamaah, tapi sedikit sangat, tetapi kecil sangat. Bilangan tu tak kurang, bilangan tu 27 lah. Kalau orang yang dapat bersama dengan imam pada takbiratul ihram 27 juga. Kalau dapat hujung sangat-sangat pun 27 juga. Tapi bilangan 27 tu sama, tetapi kecil besar tu tak sama. Macam katanya orang ni dapat 27 lembu. Orang ni dapat 27 ekor ayam. Soalnya begitu. Tapi bilangan tak jadi kurang. Bilangan tu tak jadi kurang. Yang dapat lembu pun bilangan dianya 27. Yang dapat ayam pun, yang dapat ayam atau dapat telur ayam masalah 27. Bilangan sama-sama 27. Tapi yang ni lembu, yang ni ayam, bukan ayam pun telur ayam pula. Atau anak ayam, soalnya begitu. Jadi mana tetapi kurang, jadi kurang pada apa? Kurang pada sifat, tidak kurang pada bilangan. Jadi maksudnya kurang tu maknanya kecil besar lah, mudah katanya. Yang dapat takbiratul ihram bersama dengan imam itu dapat 27 yang sempurna, yang besar-besar. Tetapi yang dapat di hujung sangat tadi tu 27 tu tak kurang. Tetapi yang kecil-kecil seperti gajah dengan semut, kan nak banding. Ini 27 ekor gajah, ini 20 ekor semut. 27 ekor semut. Soalannya begitulah. Jadi maknanya bilangan 27 sama. Tetapi kecil besar tak sama. Itu maksudnya. Bukan maksud katanya yang dapat di awal-awal bersama dengan imam dapat 27, yang dapat di hujung tak sampai 1. Bukannya begitu. Bukan maksudnya begitu. Jadi bilangan tu tak jadi kurang, kecil besar tu jadi kurang. Tetapi kuranglah daripada, yakni kuranglah fadilah makmum itu daripada mereka makmum yang mendapat awal sembahyang bersama dengan imam. Tak boleh nak lawan dengan orang nu. Orang nu besar-besar, kita kecil-kecil saja. Tapi 27 tak ada. Begitulah. Maka jika sekira makmum dapat takbiratul ihram, tiba-tiba imam beri salam, maka
tegahlah duduk kerana duduk itu untuk mengikut imam, dan padahal sudah luput. Maka jika duduk makmum dengan sengaja lagi tahu akan haram, batal sembahyang makmum. Dan jika dengan lupa atau jahil dengan yang diuzurkan, tiada batal ia, dan wajib atasnya berdiri dengan segera apabila ingat atau tahu. Dan sunat sujud sahwi akhir sembahyang. Sekiranya masalah tadi itu dia katanya apabila kita selesai daripada takbiratul ihram, apabila kita makmum selesai daripada takbiratul ihram, selesai kita tu ialah sempurna sebutan Allahu Akbar, padahal imam itu belum sebut mim, belum sempurna, belum sebut mim Assalamualaikum. Maka kita kena tengok di situ. Kena tengok. Apabila kita selepas pada kita sebut Allahu Akbar, imam belum sebut mim alaikum, kita kena tengok. Kita sempat nak duduk bersama dengan imam ke tidak sempat? Contohnya apabila kita sebut Allahu Akbar, kita akbar ya alaikum. Tapi dapat kita selesaikan Ra dulu pada dia mim alaikum. Jadi tak sempat kita nak duduk, maka jangan duduk. Maka jangan duduk. Kalau duduk, membatalkan sembahyang. Seperti kata lagi akan datang. Seperti depan. Tetapi apabila kita sebut Allahu Akbar, imam belum sebut mim alaikum, maka boleh kita nak turun duduk. Boleh kita nak turun duduk. Tetapi kita duduk belum pada nak sampai duduk, imam sebut mim alaikum. Bangkit berdiri balik kembali diri. Kalau kita sempat duduk, duduk. Kalau kita sempat duduk, kita sebut Allahu Akbar, imam belum duduk lagi. Ini sekiranya kalau masalah hujung-hujung sangatlah. Kita katanya imam tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau imam tu duduk fil alamin innaka hamidum majid, masalah kita Allahu Akbar. Ada masa sedikit lagi boleh kita nak duduk, duduk. Kalau sempat duduk, duduk. Kalau tak sempat duduk, jangan duduk. Sekiranya kalau duduk juga tu membatalkan sembahyang kalau sengaja. Jadi maknanya kalau kita sempat duduk bersama dengan imam dalam tayat akhir imam itu, maka kita duduklah. Tapi kalau tak sempat nak duduk, maka jangan duduk. Jadi tapi kita kira begini, apabila kita sebut Allahu Akbar, dengar imam sebut mim alaikum ke belum? Kalau tak dengar lagi, maknanya boleh kita nak turun duduklah. Kita turun duduk, sempat duduk bersama dengan imam, maka itu tak ada masalah lah, tak payahlah. Tak masalah, tak payah di situ. Senang saja. Tetapi kalau fardunya kita dapat duduk, tetap dapat turun duduk, tetapi belum nak sampai duduk, nak sampai ke lantai, imam dah sebut mim, maka kita jangan terus duduk. Kita mesti kembali kepada berdiri. Kembali kepada berdiri. Kalau orang sembahyang berdiri lah, kalau orang sembahyang duduk tu nak buat macam mana? Duduklah. Gitulah. Jadi maknanya kalau kita dah mulai turun duduk tapi belum sampai ke lantai, imam sebut mim, maka mesti kita kembali kepada berdiri. Gitu. Artinya tak sempat. Apabila kita sebut mim, Allahu Akbar, imam sebut mim alaikum, tak sempat langsung nak duduk, maka jangan duduk. Kalau duduk juganya membatal akan sembahyang kalau sengaja. Itu maknanya. Maka jika sekira makmum dapat takbiratul ihram, dapat sempurna sebut Ra takbiratul ihram, maka jika sekira makmum dapat takbiratul ihram ni, dapat sempurna sebutan Ra Akbar pada takbiratul ihram, tiba-tiba imam beri salam. Imam beri salam tu maknanya imam sebut mim alaikum. Kita kira di hujung sama hujung.
Hujung salam mim, hujung takbiratul ihram ialah ra. Maka jika sekira makmum dapat takbiratul ihram ni, dapat sempurna ra akbar pada takbiratul ihram, tiba-tiba imam beri salam, ini tiba-tiba imam sebut mim alaikum. Kalau nak mengikut Ibn Hajar hurainya begitu. Tetapi kalau kita nak mengikut Imam Ramli, kita kena kata tiba-tiba imam beri salam, ini tiba-tiba imam mulai beri salam. Kena kata begitu, tapi muktamadnya huraian Ibn Hajar. Tiba-tiba imam beri salam, maka tertegah duduk, mana tak boleh nak duduk. Maka tertegah duduk maknanya tak boleh nak duduk, makmum tu tak boleh nak duduk. Kenapa tak boleh nak duduk? Kerana duduk itu untuk mengikut imam. Sebab kita tujuan suruh duduk tadi, apabila kita tak selesai daripada takbiratul ihram, imam belum selesai daripada takbir, ada masa boleh kita mengikut dia lagi, maka kita kena duduklah bersama dengan dia. Tetapi kalau tak ada masa, maka jangan duduk. Sebab duduk-duduk ni apabila sudah takbiratul ihram, kita takbiratul ihram, maklumlah kita sembahyang dalam berdiri, kita takbiratul ihram dalam berdiri. Pada imam tu di dalam duduk tasyahud akhir. Maka apabila kita selesai daripada takbiratul ihram, ada masa boleh duduk, mesti kena ikut duduk bersama dengan imam. Sebab imam belum selesai daripada solat dia. Belum selesai daripada sebut mim alaikum. Mana imam masih ada dalam sembahyang. Selama mana imam masih ada dalam sembahyang, kita wajib kena mengikut pada perbuatannya. Tetapi tiba-tibanya, masalah kitanya tiba-tiba apabila kita sebut ra akbar, sebentar sangat saja, kita baru duk nak hitar ke lantai, baru duk nak turun rakaat. Baru duk nak turun duduk. Tiba-tibanya imam sebut mim, dah sebut mim alaikum. Jadi maknanya masa untuk kita nak mengikut imam tu tidak ada. Maka jangan duduk, sebab disuruhkan kita duduk bersama dengan imam sekiranya kita takbiratul ihram, kita selesai daripada takbiratul ihram. Dia keadaannya apabila kita selesai, kita makmum yang masbuk. Kita makmum yang masbuk, maknanya makmum yang tak dapat rakaat yang pertama bersama dengan imam. Sekiranya kalau kita takbiratul ihram, niat mengikut imam, selepas pada kita takbiratul ihram tu, imam duduk dalam mana? Kita kena buat begitulah. Kita kena buat begitu. Sama juga masalahnya imam di dalam sujud. Imam di dalam sujud, apabila kita takbiratul ihram tengok imam di dalam sujud, maka turun sujud, jangan tunggu dalam berdiri. Jangan tunggu dalam berdiri. Itu kalau tidaknya membatalkan sembahyang. Sebab tu kita kena turun sujud. Tapi kalau tak dapat nak turun sujud, maka sama dengan masalah sini. Contohnya kita imam kita di dalam sujud. Ni nak cerita masalah yang sama. Kita datang itu, kita selesai daripada takbiratul ihram, imam di dalam sujud. Tak kira sujud yang pertama ke sujud yang kedua. Sama juga imam dalam rakaat. Tapi tak kena cakap tu masalah imam dalam tidak, sebab ya perbuatan dah sepakat. Kita katanya imam di dalam sujud. Maka apabila kita selesai daripada takbiratul ihram, apabila kita selesai daripada takbiratul ihram, kita tengok imam kita di dalam sujud, maka wajib kita kena muafakat dengan imam pada sujud. Kena turun sujudlah kita ni. Tetapi apabila kita selesai daripada takbiratul ihram, tengok imam di dalam sujud, kita pun mulai turun nak sujud, dah sampai separuh, belum sampai ke lantai, dah mulai turun, tetapi imam mulai bangkit, maka kita mesti kembali kepada berdiri. Begitu masalah kalau kita katanya selepas pada kita sebut ra akbar, imam dah bangun berdiri, maka jangan kita sujud. Sama dengan masalah di sini. Begitu juga masalah di sini, apabila kita selepas pada takbiratul ihram, pada ketika itu imam dalam duduk,
Maka sekiranya ada masa boleh duduk, kita duduklah, sebab duduk tu kerana nak mengikut imam. Tetapi apabila kita selesai daripada takbiratul ihram, padahal imam sebentar sangatnya imam dah sebut mim alaikum, kira-kira tak sempat kita nak duduk, maka jangan duduk. Seperti tadilah, apabila kita selesai daripada takbiratul ihram, padahal imam itu dah bangkit berdiri. Ketika kita mula Allah, itu tengok imam dalam sujud lagi. Apabila kita sebut Ra Akbar, tengok imam dah berdiri, maka jangan kita duduk. Walaupun kita mulai takbiratul ihram, rupa imam dalam sujud. Tetapi apabila kita sebut Ra Akbar, tengok imam dah bangkit berdiri, maka jangan kita duduk. Kalau kita duduk, membatalkan sembahyang kalau sengaja. Maka sama di sini. Masalahnya sama di sini. Tengok dia katanya, maka jika makmum dapat maka jika sekira makmum dapat takbiratul ihram, tiba-tiba imam beri salam, maka tertegah duduk, maka dah tak boleh duduk. Dilarangkan, mana tertegah duduk, mana haram duduk. Maka tertegah duduk, tak boleh nak duduk, maknanya haram duduk. Haram di atas makmum duduk. Kenapa tak boleh nak duduk? Kerana duduk itu tujuannya untuk mengikut imam. Tujuan disuruh mengikut itu ialah tujuan nak jadi kita mengikut imam. Nak mengikut imam selama mana imam di dalam sembahyang. Nak mengikut imam selama mana imam di dalam sembahyang. Disuruh duduk tadi tu tujuannya nak bagi kita mengikut imam. Nak mengikut imam itu pada kena syaratnya imam di dalam sembahyang. Tetapi masalah di sini imam dah keluar daripada sembahyang. Imam dah keluar daripada sembahyang sebab dia dah sebut mim alaikum pada salam yang pertama. Sebab salam pertama tu ialah salam yang rukun. Kira gitu. Jadi maknanya apabila imam dah sebut mim alaikum pada salam pertama, mana imam dah berhenti sembahyang. Maka dah tak jadi imam kita lah dia tu. Dia dah tak jadi imam bagi kita. Maka kita nak kenapa kita nak mengikut orang tak sembahyang pula? Sebab tu katanya disuruh duduk tadi tu tujuannya untuk nak mengikut imam. Padahal sudah luput. Padahal sudah luput ia mengikut. Padahal sudah luput mengikut tu dah luput sebab imam dah selesai. Walaupun dia sekarang beri salam yang kedua sekalipun, tetapi dengan sebab salam yang kedua adalah sunat, tak bilang kata imam di dalam sembahyang. Inilah masalah yang pelik sikitnya. Masalah yang pelik sikitnya, imam, tak kira imam ke siapa, kalau dia beri salam yang pertama, selepas pada, ini tak kira masalah jemaah. Sekiranya kalau siapa-siapa saja beri salam yang pertama, selepas pada dia sebut mim alaikum pada salam yang pertama, dah boleh dia nak berhenti dah, nak bangun pergi ke mana-mana boleh. Tak payah assalamualaikum pula yang kedua lah. Sebab itu sunat. Kenapa begitu? Sebab apabila seorang itu dah assalamualaikum, beri salam yang pertama, berpaling ke kanan ke tidak, itu masalah lain, masalah sunat. Apabila sebut mim alaikum pada salam pertama, boleh nak bangkit pergi ke mana-mana, boleh nak makan nak minum sebab dah habis sembahyang, perbuatan sembahyang dia dah habis di situ. Tetapi kalau dia selepas pada beri salam yang pertama, dia masuk ke dalam salam yang kedua. Kalau kiranya rukun sembahyang dah habis, dah habis sebab dia beri salam yang pertama, tetapi dia tak bangun lagi, dia tak berhenti lagi, dia beri salam yang kedua. Tiba-tiba di dalam tengah-tengah ada assalamu, pada salam yang kedua itu dia batal wuduk, maka batal sembahyang. Dia batal sembahyang. Jadi maknanya imam, kalau kita batal sembahyang ke tidak, kalau dia duduk, dia berhadas ketika salam yang kedua, membatalkan sembahyang dia.
Tetapi masalah imam mengikut, makmum mengikut dia apabila imam selesai daripada salam yang pertama, walaupun imam dalam salam yang kedua, kira kata dah tak dapat. Jadi maknanya salam yang kedua itu satu sudut kira dalam sembahyang. Satu sudutnya tak kira kata di dalam sembahyang. Tengok, kalau batal, kalau dia berketuk, masalah kalau dia keluar angin di dalam salam yang kedua dalam kata assalamu, masalah, dia batal wuduk, maka batal semua sembahyang. Tetapi kalau dia tak beri salam yang kedua, assalamualaikum, dia bangun berdiri, batal wuduk, keluar angin, maka dah memadai. Begitu. Jadi maknanya tilik kepada masalah itu, mana salam yang kedua dikira kata di dalam sembahyang lagi. Dikira kata dia masih ada dalam sembahyang lagi. Mana dalil katanya begitu? Dengan sebab kalau dia mengeluar akan angin ketika dia duduk kata assalamu dalam salam yang kedua, membatalkan sembahyangnya. Gitu. Tilik di situ. Jadi tilik ke situ dia maknanya dia masih dalam sembahyang. Tetapi tilik kepada masalah makmum nak mengikut dia sakat mana? Sakat salam yang pertama saja. Kalau dia dah selesai pada salam yang pertama, mana dia dah selesai pada sembahyang. Walaupun dia assalamualaikum ke kiri pula, sekalipun. Itu tak dikira. Masalah mengikut. Kenapa begitu? Masalah mengikut sakat mana jadi kata mengikut? Sakat salam yang pertama. Masalah mengikut makmum akan imam, sakat mana? Sakat salam yang pertama. Sebab itulah apabila imam beri salam yang pertama, apabila imam selesai daripada mim assalamualaikum yang salam yang pertama, kita dah putus kita dengan dia. Kita dah putus kita dengan dia. Lepas tu apabila dia beri salam yang pertama, kita tak nak beri salam lagi. Itu kalau sembahyang biasa, kalau kita dapat awal-awal dengan imam, kita dapat rakaat yang pertama dengan imam, imam dah beri salam yang pertama. Apabila selesai imam beri salam dengan sebut mim alaikum salam pertama, kita dah putus kita dengan dia. Putus bila? Ketika sebut mim alaikum pada salam yang pertama. Walaupun sekarang imam sedang memberi salam yang kedua sekalipun. Tetapi putus kita dengan dia, putus ikutan kita dengan dia di mim alaikum salam yang pertama. Kenapa begitu? Sebab tu kita dah bebas. Apa yang kita nak buat, apa yang kita nak buat, buatlah. Kalau tak nak beri salam lagi, maka jangan beri salam lagi. Kita nak panjangkan doa lagi, bolehlah. Sebab kita dengan imam dah putus. Sebab tu imam dah beri salam, kita baca doa pula setengah jam pula baru nak beri salam. Contohnya, nak tahu katanya lama tak lamanya, setengah jam pula kita baca doa selepas pada fil alamin innaka hamidum majid, imam beri salam. Kita baca doa pula, panjang pula doa, setengah jam pula baru kita beri salam. Jadi jauh lah, imam dah pergi ke mana dah setengah jam. Sekalipun tak apa, sebab kita dengan imam dah putus. Begitulah. Jadi maknanya kembali pada di sini, sebab duduk tu kerana imam masih dalam disuruh kita duduk. Imam dalam tasyahud akhir apabila kita takbiratul ihram, imam masih duduk dalam sembahyang, kita kena duduk mengikut dia. Tetapi apabila kita selepas pada takbiratul ihram, imam dah keluar daripada sembahyang dengan sebab beri salam yang pertama. Nisbah kita mengikut tu kira sekat salam yang pertama. Maka ikutan kita dan makmum sudah luput. Maka dengan sebab itulah tak boleh nak duduk. Maka kita sekali lagi untuk nak selesaikan masalah. Maka jika duduk makmum dengan sengaja, lagi tahu akan haram duduk. Masa pada masalah tadi, batal sembahyang makmum. Sebab kita duduk tujuan nak mengikut imam, tetapi imam dah tak ada. Dah selesai pada sembahyang. Jadi kita duduk. Jadi maknanya kalau kita duduk, maknanya kita menambahkan perbuatan. Kita pada maknanya kita menambahkan, mengerjakan perbuatan yang tidak disuruh. Maka itu haram serta membatalkan sembahyang. Maka jika duduk makmum dengan sengaja,
Sebab duduk tadi tujuan nak mengikut imam. Imam dah ada ke sekarang? Imam dah keluar dah daripada sembahyang. Maka jika duduk makmum dengan sengaja, sengaja dia nak duduk, lagi tahu akan haram. Lagi dia tahu, dia ingat kata haram. Batal sembahyang makmum. Kalau dia sengaja, artinya dia tahu kata haram, maka batal sembahyang dia. Tetapi dan jika lupa, dia tak ingat. Kita ni masa belajar tahulah kena buat begitu, kena buat begini. Apabila kita dalam sembahyang tu ada kalanya pening juga, tak tahu nak buat macam mana. Waktu dalam belajar, kalau begini kena buat begini, kalau begini kena buat begini. Apabila dalam apabila dalam sembahyang sendiri, tak tahu juga nak buat macam mana. Boleh jadinya pening ke, tak tahu nak buat macam duduk. Ingat katanya mesti kena duduk. Tiba-tiba ingat balik, tak boleh duduk. Terus kena berdiri. Itu mana jika dengan lupa. Jadi apabila kita selesai daripada beri salam, imam sebut, apabila kita selesai daripada takbiratul ihram, imam sebut mim alaikum. Kita ingat-ingat dalam mengajinya, salah ingat balik. Kita ingat-ingat aku belajar pada lepas kena duduk ni. Kita pun turun duduk. Tapi kalau tilik pada hukumnya betulnya, jangan duduk. Tapi kita salah ingat. Itu tak apa, tak ada masalah. Kita salah ingat, dia ingat katanya kalau imam duduk, kita kena duduk. Tengok imam duduk, astagfirullah, duduk, astagfirullah. Kita ingat atas imam duduk, kita kena duduk. Salah ingat. Atas jahil yang diuzurkan, atas dia duduk, semula. Jika dengan lupa ni, jika duduk makmum dengan lupa, kita tafsir gitu, jika dengan lupa ni, jika duduk makmum dengan lupa, atau jahil yang diuzur, sebab dia baru pada Islam, baru masuk Islam, atau jauh hidupan dia tu jauh daripada ulama, tiada batal, tak batal. Sembahyang dia tak batal walaupun dia turun duduk sebab terlupa, artinya sebab jahil. Maka dan wajib atasnya, atas makmum yang turun duduk dengan lupa, dengan jahil tadi, berdiri dengan segera apabila dia ingat. Kita pening juga pada masa belajar tu, tahulah kena buat begitu, tak boleh begini, kena begitu, tak boleh begini. Tetapi pada masa kejadian sungguhnya salah ingat. Kita pun turun duduk. Apabila kita turun duduk menengu sekejap, ingat dalam kitab kata jangan duduk, kita pun segeralah kepada berdiri. Jangan lama, jangan lama dalam duduk, tidaknya batal sembahyang. Apabila kita ingat kata tak boleh duduk, ingat kata wajib kena berdiri, tak ingat katanya tak boleh duduk, haram duduk, atau kita dah tahu, sebab kita katanya dia tak tahu, dia turun duduk. Apabila turun duduk, kita tengok dia turun duduk, kita pun kata, tak boleh nak duduk, mesti kena bangun. Dia dah tahu dah sekarang. Masalah orang mu'allaf masalah. Dia masalah tadi lah, dia tak tahu kata tak boleh duduk. Selepas pada dia takbiratul ihram, tengok imam tu masih duduk lagi. Padahal imam tu dah beri salam yang pertama. Dia pun turun duduk. Dengan sebab jahil dia, orang baru masuk Islam. Kita pun tegur dia. Jangan duduk, mesti berdiri. Dia pun apabila dia tahu begitu, dia terus bangun berdiri. Maka tak batal lah sembahyang dia. Tapi kalau dia dah teringat kata tak boleh duduk, dia terus lalu duduk. Apabila dia tahu kata tak boleh duduk, tapi dia duduk juga, maka membatalkan sembahyang. Tetapi masalahnya kalau dia teringat kata tak boleh duduk, dia terus bangun berdiri. Apabila dia tahu kata tak boleh duduk, dia terus bangun berdiri, maka sembahyangnya tidak batal. Tetapi dan sunat sujud sahwi di akhir sembahyangnya. Tetapi dan sunat sujud sahwi akhir sembahyang. Masalah kalau dia turun duduk dengan terlupa atau dengan jahil, maka apabila teringat, apabila dia tahu, maka sembahyang dia tak batal, tetapi sunat sujud sahwi pada akhir sembahyangnya.
minta masa lagi untuk nak selesaikan masalah. Dan sunat sujud sahwi akhir sembahyangnya. Sunat sujud sahwi sebab dia masuk dalam kaedahnya setiap-tiap perbuatan kalau sengaja membatalkan sembahyang, kalau terlupa tak batal sembahyang tetapi sunat sujud sahwi. Jadi maknanya setiap-tiap perkara yang kita buat di dalam sembahyang kalau sengaja membatalkan sembahyang, kalau tak sengaja tidak batal sembahyang tetapi sunat sujud sahwi. Seperti apa dia? Menambahkan rakaat. Kita sembahyang zuhur, bangkit kepada rakaat yang kelima. Kita bangkit pada rakaat yang kelima itu kalau kita sengaja batal sembahyang. Tetapi kalau tak sengaja dengan sebab terlupa, tak batal sembahyang. Tiba-tiba apabila kita duduk tayat akhir itu teringat, katanya kita dah lebihkan bilangan rakaat, maka sunat sujud sahwi. Jadi setiap-tiap perbuatan, setiap perkara yang kalau sengaja membatalkan sembahyang. Kalau tak sengaja tidak membatalkan sembahyang tetapi sunat sujud sahwi. Itu dia kaedahnya begitu. Apa saja. Kalau kita katanya bercakap, cakap yang sedikit. Bercakap yang sedikit itu kalau banyak sengaja tak sengaja batal semata. Bercakap dia dalam sembahyang kalau banyak membatalkan sembahyang semata. Sengaja ke tak sengaja, tetapi kalau bercakap yang sikit, yang sedikit tak sampai 6 haraf, kalau tak sengaja tak batalkan sembahyang. Kalau sengaja membatalkan sembahyang walaupun sedikit. Maka kalau kita silapnya tak ingat kata kita dalam sembahyang. Orang tanya kita, buat apa? Ni solat. Kita cakap gitu dalam sembahyang. Ni solat. Padahalnya kita tak sengaja nak cakap tapi tak teringat kata kita dalam solat. Maka tidak membatalkan sembahyang, sunat sujud sahwi. Jadi setiap-tiap perkara kalau sengaja membatalkan sembahyang, kalau tak sengaja sunat sujud sahwi. Ingatnya begitu. Maka di sini sebab tak sengaja lah, sebab dia terlupa, sebab dia jahil. Dia tu duduk di situ masuklah. Dia buat tu tak membatalkan sembahyang sebab dia terlupa, sebab dia jahil. Tetapi kalau sengaja membatalkan sembahyang. Setiap-tiap perkara kalau sengaja membatalkan sembahyang, kalau terlupa tidak membatalkan sembahyang. Tetapi sunat sujud sahwi. Itu kaedahnya begitu. Sikit lagi. Dan jika tiada memberi salam, imam mengiringi takbiratul ihram. Makmum wajib duduk makmum jika tiada duduk. Tengok. Sekiranya apabila kita selepas pada takbiratul ihram sebut ra akbar pada takbiratul ihram makmum, maka imam belum selesai daripada mim alaikum, wajib duduk makmum. Wajib kena duduk. Sebab imam masih di dalam sembahyang. Sebab imam kita sebut ra akbar, imam belum sebut mim alaikum. Mana imam masih dalam sembahyang. Apabila imam masih dalam sembahyang, wajib kita kena mengikut pada perbuatan dia. Wajib kita kena mengikut pada perbuatan dia. Dia sekarang perbuatan dia ialah duduk. Maka wajib kita kena ikut duduk bersama dengan dia. Wajib duduk makmum. Jika tiada duduk makmum dengan sengaja, dia sengaja tak nak duduk, lagi tahu akan wajib duduk itu, bahkan mengekal berdirinya, bahkan dia terus dalam diri tak nak duduk, dia tersebuah salah nak duduk ni. Lagi pun imam beri salam, aku pun kena bangun berdiri pula. Hingga memberi salam imamnya. Nascaya batal sembahyangnya. Sebab ada masa boleh duduk, mesti kena duduk. Kalau tidaknya, apabila imam beri salam, sembahyang dia nanti batal. Terus jadi batal. Misalnya kita katanya tengok dengan imam tu duduk apa fil alamin, dia sudah takbiratul ihram Allahu akbar, dengar imam tu fil alamin, dia kata sebuah salah ni nak duduk ni. Tak payah duduk. Tak payah duduk, dia pun tak duduk. Tiba-tiba imam assalamualaikum. Apabila imam tu sebut mim alaikum, sembahyang dia batal. Malaikat dia niat mufaraqah. Begitu. Sama juga apabila kita selepas pada takbiratul ihram, kita tengok imam dalam sujud yang kedua masalah.
Kita tengok imam dalam sujud yang kedua. Kita tengok mustagi pun imam bangun berdiri. Kita takbiratul ihram, selepas pada takbiratul ihram, padahal imam dalam sujud yang kedua. Selepas pada kita takbiratul ihram tu, tengok imam dalam sujud yang kedua. Kita pun ingat katanya, mustagi imam bangun berdiri. Kita sebuah salah nak duduk, tak payah duduk. Tunggu dia dalam berdiri. Apabila dia bangkit kepada diri, sembahyang kita batal. Sebab apa? Sebab diwajib di atas kita kena mutaba'ah, kena mengikut akan imam pada perbuatan. Kenapa begitu? Kenapa boleh batal? Kerana ada padanya kerana ada padanya pada tidak duduk makmum dengan sengaja menyalahi yang keji, menyalahi makmum dengan imam, menyalahi begitu tu masuk dalam menyalahi yang keji. Sama dengan masalah sebab setengah daripada setengah daripada syarat nak sah jemaah tu jangan menyalahi pada sunat yang keji menyalahi. Seperti imam imam sujud tilawah, kita tak sujud. Macam-macam masalah dulu ni. Sebab masuk dalam keadaan itu. Begitulah lebih kurang hukumnya. Hukum dia. Jadi maknanya kalau samalah ingat masalahnya apabila kita takbiratul ihram, kita tengok imam kita dalam sujud, maka kita kena ikut pada sujud. Kalau kita selepas pada takbiratul ihram, kita tengok imam kita masih dalam duduk tahiyat akhir, maka wajib di atas kita kena duduk. Kalau ada masa boleh duduk, kena duduk. Kalau tidaknya, apabila salam imam, batal sembahyang kita. Sama juga apabila imam dalam rokok, kita takbiratul ihram, tengok imam dalam rokok. Apabila kita selepas pada takbiratul ihram, tengok imam di dalam rokok, maka wajib di atas kitanya rokok, turun rokok bersama dengan imam. Nak dapat tamak ninah, tak dapat tamak ninah, itu masalah lain. Kalau tidak, nanti imam bangkit i'tidal. Kalau kita tak rokok, kita tunggu dalam berdiri, imam dalam rokok, kita tunggu imam dalam berdiri, nanti imam bangkit kepada i'tidal, batal sembahyang kita kalau tak niat mufarakah. Itulah hukum katanya wajib kena niat, kena mengikut imam pada perbuatan sekiranya kalau menyalahi, masuk dalam menyalahi yang keji, membatalkan sembahyang. Habis itu kemudian katanya, dan sunat bagi puak yang datang ke tempat berjemaah padahal imam lepas daripada rokok. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. Untuk maklumat kepada semua jemaah, saya nak minta cuti, minta tawakuf, minta cuti 1 minggu untuk jadi kelas kita, kitab ni kita akhir pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada hari Rabu yang kedua. Bukan Rabu esok lah. Jadi kita cuti 1 minggu. Kita akan sambung pagi Rabu yang kedua. Mana esok Rabu, lepas tu Rabu satu lagi. Tapi kelas kitab yang setengah hari setagi itu adalah nak minta nak cuti. Semualah pelajar-pelajar di sini pun cuti ke semua. Sebab dah panjang kelasnya. Dah panjang masa belajar. Bulan Maulid pun belum cuti lagi. Saya nak minta cuti 1 minggu. Kita cuti 1 minggu, kita akan sambung balik pada hari Rabu yang kedua. Esok Rabu sekali lagi kita akan mulai balik. Lepas tu, semualah kelas-kelas saya semuanya, tawakuf ke semua, cuti ke semuanya. InsyaAllah kita sambung balik pada hari Rabu yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nasta'dzinuka ma qara'nahu wa ma hafadnahu wa ma sami'nahu فردد علينا وابتحت إلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba, selamat cuti. Terima kasih Baba, selamat cuti. Terima kasih Baba. Selamat cuti Baba. Assalamualaikum. Baba, assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Selamat bercuti.
Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bapak, cuti semua Ustaz Lai. Hari Jumaat ni pun tak ada dah. Jumaat. Pelajar di Semua sini. tak ada Bapak ya? Ya, semua tak ada. Semua tak ada. Okay. Assalamualaikum. Berehat Ustaz Wan. Assalamualaikum. Dah banyak tu sampai ilmu tu kena berehat juga. Ya, Terima kasih. ya, sama-sama. Assalamualaikum Bapak. Terima kasih Bapak. Selamat bercuti. Sama-sama. Pelajar pun cuti ke Bapak? Pelajar. Dan cuti juga. Itu juga Bersambung hari Rabu juga. Tapi dia tak ada, dah buka PKP ni dah buka balik ke? Belum lagi. Belum lagi. Lah yang posisi yang kerja ada ikut tu ada juga lah, tapi minta cuti juga. Alhamdulillah. Dia pun dah lama tak balik. Ya. Dah setengah tu 6 bulan tak balik lagi. Oh, lama dah ya. Okay. Terima kasih Bapak ya. Okay. Tak Ramadan. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Warahmatullahi Terima kasih Baba. Sama-sama. Ustaz Zaidi sihat Bapak? Ustaz Zaidi tak lama tak dengar suara. Alhamdulillah sihat je. Ustaz sihat ya. Alhamdulillah. Sejak ni tak ada pondok, jangan jumpa. Duduk mana ni Ustaz Zaidi? Kat Seremban? Dekat Port Dickson. Okey. Haji sihat je ya. Lepas bedah Boleh lah, je. dah boleh berjalan dah. Dah boleh berjalan sikit. Okey lah, slow lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi belum keluar rumah lagi lah. Masih lagi. Baru seminggu. InsyaAllah. Doa daripada sahabat dengan Baba ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya minta diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baba.